bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sahabat semua, saya ingin membawakan kita sidang media bersama dengan pemimpin-pemimpin daripada parti DAP, ya, bersama dengan YB Anthony Lok selepas jawatan kuasa negeri untuk parti DAP khususnya di Negeri Sembilan. Jadi ini antara keyakinan, ya, bagaimana kita melihat, ya, kerajaan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan khususnya dapat diteruskan. Jadi tanpa membuang masa, saya membawakan kita untuk melihat dan menonton sendiri apakah yang dikatakan oleh YB Anthony Lok dalam sesi sidang media ini. Okey, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Terima kasih di atas kehadiran rakan-rakan media. Seperti diketahui, hari ini merupakan hari pembubaran Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, di mana kita telah melengkapkan tempoh pentadbiran untuk DUN yang ke-14 Negeri Sembilan. Maka hari ini telah secara rasminya pembubaran, dan saya telah memanggil mesyuarat ini bersama dengan IJK Negeri Sembilan dan semua adun hadir dalam mesyuarat tadi. Yang pertamanya, saya dalam mesyuarat ini saya merakamkan penghargaan daripada parti dan mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri DAP Negeri Sembilan kerana berkhidmat dan kekal bersama dengan parti dan Pakatan Harapan sepanjang penggal ke-14. Kita menghadapi period ataupun masa yang paling sukar daripada bulan Mac tahun 2020 sehingga November 2022. Selepas kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan di peringkat pusat semasa langkah Sheraton, memang Negeri Sembilan diserang dengan begitu hebat sekali pada ketika itu, dan berbagai ura-ura dan juga desas-desus bahawa Negeri Sembilan bakal jatuh pada ketika itu. Dan memang beberapa negeri lain di bawah pentadbiran PH telah jatuh, termasuk Melaka, Johor, Kedah, Perak jatuh. Tapi satu-satunya negeri yang dapat bertahan selain daripada Pulau Pinang dan Selangor ialah Negeri Sembilan. Dan kita telah pun menunjukkan komitmen dan prinsip yang begitu tinggi. Semua adun PH termasuk 11 daripada DAP kekal berprinsip, kekal bersama dengan pentadbiran PH sehingga kita berjaya mengharungi semua cabaran dan mentadbir Negeri Sembilan lengkap penggal. Itu bagi saya adalah satu prestasi dan satu kejayaan dalam kita menghadapi cabaran politik yang begitu getir semasa langkah Sheraton. Jadi saya merakamkan penghargaan kepada adun-adun saya yang pertamanya mengekalkan pendirian tegas mereka, mengekalkan mandat rakyat. Dan walaupun diberikan pelbagai tekanan pada ketika itu, mereka tidak berpaling tadah. Itu bagi saya satu kejayaan yang boleh kita banggakan. Dan ini juga merupakan satu keyakinan kepada pengundi bahawa calon-calon yang akan diketengahkan oleh DAP dan PH, kita adalah calon-calon yang berwibawa, yang boleh dipercayai, yang tidak mudah melompat parti. Apatah lagi sekarang ini kita sudah ada Aktah Anti Lompat Parti. Jadi itu perkara pertama yang saya nak nyatakan, penghargaan kepada adun-adun kita. Yang keduanya, kita membincang secara panjang lebar persediaan kita menghadapi pilihan raya. Memang sejak lebih setahun yang lalu, DAP Negeri Sembilan telah pun membentuk jawatan kuasa persediaan pilihan raya yang diketuai oleh Yang Berhormat Shah sebagai pengurusi jawatan kuasa. Mereka telah pun membuat pelbagai persediaan sejak setahun yang lalu. Pelbagai mesyuarat dan juga latihan telah diadakan, termasuk retreat kepimpinan dan sebagainya telah pun diadakan. Dan kita tidak wawarkan secara high profile, tapi
memang di belakang takbir kita telah membuat banyak persediaan. Dan kita boleh dikatakan cukup bersedia menghadapi pilihan raya negeri pada ketika ini. Dan saya nak mengatakan bahawa DAP Negeri Sembilan bersedia sepenuhnya mempertahankan semua kerusi kita yang kita akan tandingi mewakili Pakatan Harapan. Kemuncak persediaan ini ialah kita akan adakan satu majlis makan malam besar sebanyak 250 meja pada 14 hari bulan Julai, di mana majlis makan malam ini mendapat sambutan yang cukup hangat. Semua tiket kita telah pun habis dijual dan kita berjaya mengumpul satu jumlah dana pilihan raya yang agak memberangsangkan. Jadi ini kemuncak persediaan kita pada 14 Julai, di mana akan ada satu majlis makan malam besar bersama penyokong-penyokong kita. Dan saya ucapkan terima kasih, mereka memberikan respons yang cukup positif, cukup baik. Tiket kita raris dijual sehingga kita tak dapat memenuhi permintaan ramai penyokong, sebab ramai yang nak beli tiket tetapi restoran itu hanya boleh memuat 250 meja. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua penyokong DAP yang memberikan sokongan moral dan juga sokongan kewangan mereka untuk kita menghadapi pilihan raya negeri pada kali ini. Jadi kita juga membincangkan beberapa aspek dari segi persediaan, seperti kerjasama dengan rakan-rakan komponen, termasuk dengan pihak Barisan Nasional dari segi kempen. Dan sudah tentu saya telah pesan kepada Jawatankuasa Negeri, selain kita mempertahankan kerusi kita, juga menjadi tanggungjawab kita berkempen untuk menyokong dan memenangkan calon-calon daripada PH, daripada parti komponen PH yang lain, dan juga calon-calon Barisan Nasional. Kita juga menawarkan sokongan kita kepada calon-calon Barisan Nasional di kawasan mereka, di mana ada cawangan DAP, ada penyokong DAP di kawasan-kawasan yang ditandingi oleh Barisan Nasional. Kita akan turun berkempen. Dan saya secara peribadi, saya telah menyampaikan kepada Tok Mat beberapa hari yang lalu, saya menawarkan saya akan turun berkempen di rantau untuk Tok Mat bersama, supaya ada joint appearance bersama di kawasan beliau. Dan saya juga mengalu-alukan kehadiran beliau dan juga pemimpin-pemimpin lain di kawasan-kawasan kita juga. Jadi ini satu semangat yang kita nak ambil dalam pilihan raya kali ini, berdasarkan kepada semangat kerajaan perpaduan, bahawa kita bukan sahaja berkempen untuk kerusi-kerusi kita sendiri, tetapi kita nak menangkan juga rakan-rakan yang lain, supaya harapan kita PH dan BN dapat mempertahankan semua kerusi penyandang kita. Itu misi kita di Negeri Sembilan. Terima kasih. Soalan? Okey, semua jelas? Tak ada soalan? Maybe how is the reception in Negeri Sembilan been so far since the establishment of unity government at federal level? You see, we have sometimes we have people with extreme views in every political party. So how is the acceptance among leaders in the DAP in Negeri Sembilan? In the DAP, I always believe that DAP leaders and members understood why we formed the unity government, and we have been giving our fullest cooperation to the unity government. In fact, in Negeri Sembilan, at the state level, we have been very cooperative, and as you have seen over the years, in the State Legislative Assembly, we have always taken a very cooperative approach. Yeah? There's no confrontational approach in the State Assembly. I'm sure Saban can witness that in the State Assembly. Over the years, not only now, but over the years, even when we took over in 2018, there's actually not much problem in Negeri Sembilan. And I have to credit Tok Mat for being a very gentleman of politician. After 2018, when BN was defeated, we took over.
he had ensured a very smooth transition. In fact, he moved out from his official residence on that night itself. So that is a kind of gentleman politics that he has been showcased, and as a statesman, as a good politician, he has respected the decision of the people, the mandate of the people. So I think on that score, we have established a very close and strong friendship over the years. So when we join forces together at the unity government, as far as Negeri Sembilan is concerned, we are very comfortable. That's why you can see, I think the level of comfort in Negeri Sembilan probably is higher than any other states, because we have established that working relationship very strongly over the years. Sebelum ni Dato' Azharuddin ada maklumkan mereka masih lagi dalam proses untuk menjelaskan kepada jentera parti lah berkenaan dengan kerajaan perpaduan. Itu tak dia tak? Macam mana? Memberi penerangan kepada ahli jentera Ya. berkenaan dengan hubungan kerajaan perpaduan. Ya, kita sudah tentu yang pertama seperti yang saya katakan, jentera parti di peringkat negeri Sembilan memahami mengapa kerajaan perpaduan ini perlu ditubuhkan. Saya rasa kita tak perlu, kita memang memberikan keyakinan kepada mereka. Setakat ini saya rasa dalam DAP Negeri Sembilan tak ada suara ataupun persoalan mengapa kita bekerjasama dengan pihak BN. Tak ada. Saya tak pernah ditanya pun mengapa buat keputusan itu. Itu tak pernah ditanya sama sekali. Sudah tentu apabila masuk kempen pilihan raya, kita akan turun berjumpa dengan jentera kita, dan bermula minggu depan saya akan melawat kawasan-kawasan DUN, melancarkan bilik-bilik rakan masing-masing di setiap DUN, dan pemimpin-pemimpin lain juga ada tanggungjawab, bukan saya seorang tetapi semua pemimpin peringkat negeri termasuk penyandang-penyandang, mereka juga sentiasa berjumpa dengan jentera. Mereka faham. Saya sendiri di peringkat DUN Cena, saya sentiasa memberikan pandangan dan juga penerangan kepada mereka. Petang semalam saya juga berada di Cena, saya jumpa MPKK, saya jumpa ketua-ketua kampung, saya memberikan penerangan mengapa kita perlu bekerjasama dan mengapa kita perlu masuk pilihan raya ini sebagai satu pasukan yang kukuh dan kuat untuk pastikan ada kestabilan politik dan supaya pentadbiran kerajaan tidak tergugat di peringkat persekutuan. Jadi penerangan di peringkat DAP tak ada masalah. Maybe you mentioned just now DAP is prepared to defend all the seats. Are you trying to say that? Are you saying that you're defending all 11 seats? That's our position. I always say that we are prepared, but of course, the final seat distribution will only be decided between the chairman of Pakatan Harapan and chairman of Barisan Nasional. So I think we are prepared, but subject to the final approval and final decision. I do not want to overstep the power of the chairman of Pakatan Harapan. But as far as we are concerned, we will abide and we will respect the decision of the chairman of PH in terms of our number of seats to be contested. But we must have our own preparedness, and all our seats are fully prepared, okay, at the local level. Okay, itu mesti saya tegaskan bahawa ya, kita mesti ada persediaan yang cukup untuk mempertahankan kerusi-kerusi kita. Tapi saya tahu bahawa perundingan masih berjalan, belum muktamad lagi. Jadi kita akan hormati proses dan keputusan muktamad yang akan dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri mewakili blok Pakatan Harapan. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia kenyataan terkini daripada YB Anthony Long. Jadi kita mendoakan supaya kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan yang bakal ditubuhkan di Negeri Sembilan ini akan memperoleh kemenangan yang besar dia untuk menentukan dan juga meneruskan dasar dan juga inisiatif yang dilakukan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan khususnya bersama dengan Pakatan Harapan dan sekarang ini bersama dengan Kerajaan Perpaduan Barisan Nasional, sahabat-sahabat semua. Jadi sekiranya kemenangan itu sekali lagi diperoleh, yang mendapat manfaatnya adalah rakyat.
Karena kita tahu ya dengan adanya menteri besar daripada Pakatan Harapan, banyak inisiatif, banyak kebaikan yang menjurus ya utamakan rakyat ya, utamakan kepentingan pembangunan rakyat, ekonomi rakyat ya, memberikan bantuan-bantuan kepada rakyat dan sebagainya. Jadi inilah masanya sekali lagi rakyat Negeri Sembilan untuk membuat pilihan yang tepat. Jangan termakan dengan fitnah, jangan termakan dengan tuduhan-tuduhan, dan jangan termakan dengan sentimen agama dan bangsa yang dimainkan oleh pihak pembangkang hari ini. Yang kita tahu saban hari ya mereka menjajah fitnah, mengatakan kerajaan ini gagal dan sebagainya. Tapi hakikatnya inilah kerajaan yang rakyat Negeri Sembilan mahukan. Jadi segala keputusan ada di tangan Anda, sahabat-sahabat saya yang berada di Negeri Sembilan. Buat pilihan dengan tepat. Jadi sampai di sini saja saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan padu buat channel ini. Yang belum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share video-video yang ada di dalam channel ini. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun tangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.